Itu penting yang tu. Jadi kita tak bekerja tapi bayaran dibayar oleh Allah Ta'ala. Itu penting kita niat. Menunggu pun ada pahala. Kerana kita ada niat. Baik, kita sambung tuan-tuan. Tajuk dia khiyar aib. Itu tajuk besar dia. Khiyar ada 3. Kita akan sambung khiyar yang ketiga. Khiyar yang ketiga nama dia adalah khiyar aib. Khiyar syarat kita dah settle bincang. Yang keduanya khiyar majlis kita dah settle bincang. Khiyar yang ketiga ni khiyar dengan sebab aib ataupun ada kecacatan pada barang yang kita beli ataupun kecacatan pada harga. Harga ni kalau kita hari ni duit. Jadi boleh dipulan balik dengan sebab ada kecacatan. Cuma kita ingat cacat itu, aib itu, cedera itu mesti cedera yang asal sebelum kita akad jual beli. Jangan berlaku kecederaan pada barang itu selepas akad jual beli. Itu tidak ada ruang untuk kita khiyar. Syarak tidak membenarkan untuk kita pulan balik barang ataupun harga yang cacat. Berlakunya kecacatan itu selepas jual beli. Itu dia panggil kecuaian di tangan kita. Maka tidak ada ruang untuk kita pulan balik. Melainkan ada satu saja yang saya sebut selalu. Syarak memberi ruang kepada penjual untuk menggunakan auto ataupun untuk menggunakan power dia, kuasa yang Allah beri kepada dia. Dia panggil apa? Dia panggil iqalah. Iqalah ini faskun bitaradi, cancel dengan keredaan dia walaupun ruang khiyar tidak ada. Ini antara pahala yang besar sekiranya pembeli nak hantar balik dengan ada sebab-sebab yang tertentu walaupun khiyar tidak ada. Tiba-tiba penjual dengan ihsan dia menerima duit dan menerima barang dan memulangkan balik duit. Maka ini dipanggil dalam syariat kita iqalah. Iqalah ini membatalkan jual beli dengan keredaan daripada penjual. Walaupun ruang tidak disediakan oleh syarak, kalaulah dia tidak menerima, tidak haram ke atas dia. Katalah penjual kata saya tak boleh terima dan aib pun tidak ada. Khiyar syarat pun tak pilih ataupun dia pilih khiyar syarat dah lepas 3 hari. Dalam majlis dia dah terlepas peluang untuk hantar dalam majlis. Khiyar syarat dia tak pilih, aib tidak ada. Maka tidak ada hak ke atas penjual, ke atas pembeli untuk menuntut. Maksud menuntut ni nak memulangkan balik barang. Dan penjual pula dari segi syarat tidak menjadi tanggungjawab dia, tak haram ke atas dia sekiranya dia tak menerima barang itu dan memulangkan balik wang. Tak haram ke atas penjual. Cuma syarak menyediakan orang panggil kelebihan dari sudut pahalanya sekiranya penjual mengambil apa dia? Mengambil tiket iqalah. Dapat pahala besar iqalah ini kerana kita membantu memudahkan urusan orang lain. Mungkinlah pembeli ni dia ada hajat. Kenapa? Dia ada nak guna duit balik. Dia tak nak pakai, dia tak nak teruskan jual beli. Maka penjual itu dia membantu meringankan hajat saudara seagama, maka besar dia punya pahala dia. Baik, kita tengok contoh aib dari segi rumah yang boleh dihantar. Maksud hantar ni boleh cancel jual beli rumah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, cacat pada rumah, kerosakan pada rumah seperti rumah itu dijadikan tempat askar berhenti, tempat persinggahan, tempat ruang legar sekeliling rumah dia itu dijadikan tempat persinggahan askar ataupun tempat lepak. Ini dia contoh ni, askar ni contoh. Rumah itu dijadikan tempat askar berhenti, yakni tempat persinggahan askar sebelah kiri atau sebelah kanan. Tak kisahlah sekeliling rumah dia itu, dekat berhampiran rumah dia itu dijadikan tempat persinggahan askar. Ataupun di sebelahnya, sebelah rumah dia itu dia berjiran dengan tukang dobi membasuh kain bising dengan hempasannya. Ini bahasa lama tuan-tuan. Kalau hari ni kan mesin dobi lah 24 jam. Kita berjiran dengan apa nama ini, jiran kita itu ataupun kita tak jauh lah rumah kita itu dengan orang buat bisnes dobi, contoh sekarang ini. Maka kita boleh khiyar. Kenapa dia tak privacy tuan-tuan? Dia mengganggu. Jadi antara unsur-unsur yang boleh khiyar sekiranya ada gangguan sekitar rumah kita, gangguan bising
Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh jiran kita itu, berhampiran dengan kita itu ada kedai dobi. Boleh khiyar. Apabila boleh khiyar, dapat syarat khiyar tuan-tuan, maka penjual, yang paling penting penjual dia kena terima. Kalau penjual tutup ruang, ini haram kata penjual. Itu kita nak tahu dia punya terma dia. Kalau kita jual beli rumah, antara terma yang kita boleh khiyar ialah jiran kita yang berhampiran dengan kita ada kedai dobi yang boleh mengganggu bising kita. Tu. Kalau kita tak ganggu, tak kisahlah tuan-tuan, kedai apa pun tak apa, duduk tepi rumah kita je. Ni sekiranya dapat syarat untuk kita khiyar. Atau yang kedua, ini banyak berlaku tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan beli rumah lama, ataupun ada jin yang mengacau. Ini jin yang mengacau, rumah tu boleh khiyar tuan-tuan. Ini biasanya rumah yang lama, lebih daripada 30 hari ataupun 40 hari. Sekiranya kita membiarkan rumah itu kosong tanpa didiami, tanpa kita pergi lepok dulu, maka akan diambil alih oleh jin, kumpulan jin yang akan mendiami rumah kita. Itu standard tuan-tuan, standard. Sebab itu rumah lama ini tak perlu tunggu berbulan tuan-tuan, lebih 30 hari, setengah pendapat lama mengatakan 40 hari. Ini dia punya gaya hidup jin. Pengalaman biasanya jin ini sekiranya lebih 30 ataupun 40 hari tidak didiami oleh manusia, rumah itu akan diambil alih ataupun didiami oleh jin. Kalau rumah kita ada tuan-tuan, rumah kita, dia pergi juga tetapi dia tak duduk, dia tidak mendiami. Dia pergi lepok rumah kita 2-3 jam, dia balik. Jadi tempat persinggahan rumah kita ni tempat persinggahan jin. Dan tim dia lah kumpulan-kumpulan jin. Dia tak pergi seorang, kadang-kadang dia pergi lepok, jom kita pergi lepok rumah Tuan Haji 3 jam. Kita bukan tahu pun dia datang. Dia bukan beritahu kita, dia bukan ketuk pintu, Assalamualaikum Tuan Haji, nak lepok 3 jam. Tengok suara orang tak ada, suara je ada. Itu bukan, dia tak perlu minta. Ini terpulang kepada dia. Sekiranya kita jual rumah tuan-tuan, kemudian rumah kita duduk ada gangguan jin. Gangguan jin tu kalau kita tak nak teruskan, boleh untuk kita khiyar dengan penjual. Beritahu penjual, saya nak khiyar. Maksud khiyar ni, saya nak hantar balik rumah ni, nak cancel, nak beli rumah lain kerana saya tak boleh duduk. Kenapa? Kerana gangguan. Tidur pun tak boleh, dia kacau. Dia kacau di telinga, dia mari bisik macam-macam. Kita nak tidur je, dia datang di telinga kita. Ini macam-macam lah tuan-tuan. Saya pengalaman 2-3 tahun lepas tuan-tuan, pondok saya tu rupanya lama, banyak bulan turut tepat tu kita ambil alih daripada owner tu. Owner tak ceritalah tuan-tuan. Biasalah kalau cerita kita tak beli, kita tak sewa. Dia tak ceritalah. Jadi kita ambil tu, malam pertama pelajar-pelajar tak boleh tidur. Malam kedua sampai seminggu tuan-tuan, sampai seminggu lebih. Kita tanya pelajar tu, macam mana yang dia ganggu? Dia ganggu ni agresif, agresif. Sampai satu tahap, di bawah dia ada 2 tingkap. Dia ganggu, tempat paling dia ganggu atas lah, tempat pelajar nak tidur. Dia tidur je, pelajar, dia datang. Pelajar kata rasa macam orang datang bisik. Orang datang bisik. Memang dia tak boleh tidur. Dia kacau. Ada dia perasaan pelajar ni, kadang-kadang dia kata tarik kaki. Dia nak tidur je tarik kain. Walaupun memang ada kain tak terlodeh pun, perasaan sajalah. Paling kuat sekali pelajar ni, dia perasan. Dia tengok, dia kata ada budak berlari. Itu paling kuat lah. Dia dah jadi kalau sembang dengan dia, dia kata dia minta supaya pelajar ni keluar. Kenapa kacau dia? Tempat-tempat tinggal dia tuan-tuan, lebih 5 bulan lebih rumah tu tak didiami. Jadi dia minta supaya kita keluar lah. Sebab ini tempat dia kan. Kena diplomasi dengan dia lah. Kena hantar diplomat kita untuk deal dengan dia. Deal dengan dia, boleh tak? Kami ni tak nak keluar lah, kami nak duduk di sini, you all kena keluar. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, anak saya kebetulan anak saya pun di sekolah kat situ. Saya bagi satu tulisan dekat anak saya, ini tulisan jin tuan-tuan, tulisan jin. Tuan-tuan jangan tanya saya tak pandai menulis. Kebetulan dulu saya belajar dengan tuan guru daripada Indonesia, Kia, tuan guru Khiyar Osman.
salah seorang tuan guru saya. Jadi masa saya duduk di pondok tu pun memang jin kuat. Jadi saya dengan jin ni rupanya daripada dulu sampai sekarang ni dia orang panggil friendly. Masa di pondok dulu, kuatnya tuan-tuan pondok saya tu, saya masa dia belajar tu dah kahwin. Dia kahwin awal kan, dia botak, dia gatal sikit. Saya dah belajar tapi dah kahwin. Saya kalau tinggal, ada malam saya tinggal tu, isteri saya duduk seorang. Tapi adalah sebelah kiri tu semua dia panggil apa, pondok macam resort kan, pondok moden kan. Macam resort lah, kiri kanan semua orang ada. Saya last sekali tepi sawah. Pondok saya cantik tuan-tuan, tepi sawah. Memang buka pintu, buka tingkap sawah. Kedah kan sawah banyak. Yang agresif punya jin ni, jin Islam. Memang Islam. Dia waktu kita belajar, dia pun naik belajar. Waktu kita semai Jumaat, dia pun naik semai Jumaat. Kadang-kadang dia berupa tuan-tuan, depan pondok saya tu dia berupa pakai apa? Pakai jubah putih serban putih dan kain warna syah warna merah. Siapa, bukan saya pernah tengok, orang tua depan pondok saya tu cerita. Dia kata aku selalu tengok, dia kata aku ingat pelajar. Saya kata tak ada pelajar di sini sebab ini rumah kelamin, pelajar biasa tak boleh masuk rumah ni. Barulah kita tahu bahawa jin rupanya dia lalu. Saya keluar setiap malam Jumaat, saya keluar mengajar di luar, bawa tuan guru mengajar di luar. Dia akan datang. Macam mana dia bagi tu? Dia bagi salam 3 kali. Dan dia pandai tiru suara. Memang suara ni tuan-tuan, dia kena ambil, bukan suara dia kena ambil daripada mana-mana suara. Suara yang dia tiru itu suara isteri kepada tuan guru. Sebiji. Saya dah pesan kepada isteri saya betul-betul tak ceritalah tempat ni tempat jin kan, tempat tinggal dia, memang kampung dia. Kami pergi buka pondok tu, tempat kampung dia. Jadi saya tak cerita ke isteri, takut dia takut kerana dia duduk seorang. Cuma saya cerita kalau orang bagi salam, saya kata tak perlu jawab. Itu saja. Dia bagi salam pertama, isteri saya tak jawab. Kali kedua tak jawab. Kali ketiga tak jawab. Saya kata tunggu kali 4 dia bagi tak? Tak bagi. Pandai juga dia pun. Dia tahu dia balik lah. Orang bagi salam 3 kali. Tapi yang kita boleh kenal jin dia kacau macam mana tuan-tuan? Isteri saya cerita, dia ronda, dia tawah pondok saya tu bunyi selipar. Ketuk, selipar. Kalau orang biasa tuan-tuan, balik je lah, orang dah tak bagi kan. Orang tak jawab salam. Tapi dia pusing pondok. Dia pusing bunyi selipar. Maka isteri saya pun dah cam, ini bukan orang. Ini bukan orang biasa, ini orang luar biasa. Itu dia kacau tuan-tuan. Dia Islam ke tidak Islam? Jangan tuan-tuan ingat jin Islam lah. Jin Islam ni baik, dia tak kacau orang. Yang kafir saja kacau. Sama saja tuan-tuan perangai dia. Cuma beza Islam ni macam kita, rajin belajar, rajin mengaji, rajin semai Jumaat. Dia pun sama. Belajar sekali atas surau, dan semai Jumaat pun sekali atas surau. Dia pergi awal. Kadang-kadang kita orang tak sampai lagi subuh tuan-tuan, dia dah sampai di surau. Baik, tinggalkan jin tuan-tuan. Kejap lagi dia kacau kita, kacau. Jadi dia ada bahasa-bahasa dia tuan-tuan, bahasa jin. Saya bagi ke anak saya, saya tulis sepotong ayat, saya kata gantung di pintu. Ini bahasa dia lah, bahasa jin. Tapi dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Arab lah. Alhamdulillah, dia tak masuk lah rumah. Tapi rumah tu tetap ada, cuma dari bilik tu dia tak masuk. Lama juga makan masa tuan-tuan, kita diplomasi dengan dia, kita deal dengan dia, lebih kurang 2 minggu lebih ke 3 minggu baru dia keluar. Barulah pelajar tu orang panggil tenang. Tidak, pelajar memang tak boleh tidur. Stres pelajar sebab dia tak boleh tidur, kacau. Tak sakit, bukan dia kacau macam mana pun. Kalau dia kacau mengacau atau ada jin yang mengacau, maka boleh jual, boleh cancel rumah itu dan sebagainya. Ada gangguan-gangguan lain boleh, selain daripada gangguan jin, gangguan manusia pun boleh kita cancel. Demikian juga tiap-tiap perkara yang mengurangkan zat, mengurangkan diri. Kalau barang kita tu dia cedera, cacat, kita boleh cancel balik. Mengurangkan zat, mengurangkan diri, rosak di mana-mana, kita boleh cancel. Ataupun mengurangkan harga, kurang macam mana? Yang merosakkan tujuan yang sebenar dibeli barang itu. Kalaulah kurang yang boleh menjejaskan tujuan kita, penggunaan kita, maka boleh pulang balik. Kalau kita duit hari ni tuan-tuan, duit koyok, boleh cancel balik. Tapi koyok bukan di tangan kita lah, itu koyok asal. Cacat yang berlaku selepas qabat tidaklah harus pembeli hendak khiyar lagi. Ini penting tuan-tuan.
Yang kata boleh khiyar, boleh pulankan balik kedua-dua, harga boleh pulang balik. Harga ni duit. Kita boleh pulang balik duit sekiranya rosak, dan kita boleh pulangkan balik barang yang ada cacat bila? Sebelum kita akad jual beli ataupun sebelum qabah. Selepas akad jual beli kita belum pegang, boleh kita cancel. Boleh kita cancel. Tapi ini sebenarnya tuan-tuan, dia nak cerita poin dia. Kalaulah khiyar majlis kita dah faham, walaupun selepas kita pegang masih dalam majlis boleh. Cuma isu di sini dia nak cerita apa? Dia nak ceritanya aib ini, kecederaan itu, kecacatan itu berlaku sebelum akad jual beli. Masa kita akad itu, kita tak perasan ada kecacatan, kecederaan pada barang itu ataupun pada duit itu, barulah boleh hantar balik. Tapi kita beli barang itu, kita dah guna dan kita cuai, cacat di mana-mana, kita nak hantar balik, itu tidak dibenarkan oleh syarak. Bila didapati ada cacat pada barang jualan ataupun pada harga, pada duit, bolehlah salah seorang daripada kedua pihak itu memulankan balik kepada taulannya dengan kadar yang segera pada ada. Ini syarat tuan-tuan. Kalaulah kita ada cacat, kita boleh hantar balik. Dan ingat, hantar balik ini ada terma dia. Apa dia? Syarat menetapkan mesti memulankan secepat mungkin mengikut situasi ataupun mengikut uruf. Tak boleh delay. Kalau delay, terbatal terma itu. Tak boleh delay. Kita pegang lama, tak boleh. Kita dah tengok cacat, cuba delay, besoklah baru hantar. Hari ni tak sempat nak hantar. Tapi kalau ada isu-isu yang dibenarkan oleh syarak, okey. Isu yang macam mana? Boleh salah seorang daripada kedua pihak itu memulangkan balik kepada rakannya dengan kadar yang segera pada adat. Tidak mengapa terliwat sedikit kerana sembahyang. Kalau isu-isu yang perlukan kepada kita delay, maka boleh. Apa dia? Bukan sengaja kita lewat sebab kita nak solat, ada tetamu, nak makan dulu, itu dibenarkan kita tangguh. Tapi kalau tangguh dengan sengaja, tidak ada isu apapun, saja besoklah baru sempat, maka tidak dibenarkan. Tidak mengapa kita delay sedikit kerana sembahyang atau kerana makan yang sudah masuk waktunya. Kerana makan ini, makan yang sudah masuk waktu. Memang waktu makan kita. Bukan saja nak lepak, tidak ada tujuan. Kawan ajak lepak, tiba-tiba kita singgah juga lepak 2 jam, 1 jam lebih. Sepatut kita hantar barang dulu, baru kita tunaikan hajat kawan kita. Melainkan memang masa ataupun waktu makan kita, itu waktu makan yang kita peruntukkan, dibenarkan untuk kita delay selepas makan baru hantar. Demikian juga qada hajat dibenarkan. Kalau nak qada hajat, tak perlulah delay tuan-tuan, qada hajat dulu. Tak perlulah. Aku ni dari tadi nak qada hajat, tapi kena hantar barang dulu. Takut tak boleh. Boleh tuan-tuan. Kalau qada hajat dibenarkan. Nak kecin dulu, nak qada hajat dulu, barulah hantar barang. Dan jika penjual dan jika hari malam baru detect, malam baru nampak kecederaan itu, kecacatan itu, maka boleh delay pagi besok. Dan jika hari malam bolehlah tunggu hingga subuh pagi, maksudnya hingga pagi besok baru kita hantar barang itu. Ini dibenarkan tanpa kita melengahkan dengan sengaja. Okey, settle dia punya tambahan. Sekiranya kita nak hantar, maka disyaratkan oleh syarak untuk hantar dengan segera pada uruf. Jika penjual itu berada, ini mudah saja tuan-tuan, ini isu nak hantar di mana. Ini saya baca express lah, kerana dia mudah saja. Nak hantar di mana, ikut tempat dia lah. Tempat penjual berada di mana, pembeli berada di mana, kita nak hantar. Kalau sekarang ini tak timbul isu ini tuan-tuan, kerana sekarang ini kita ada kedai. Orang dulu memang tak banyak kedai lah. Orang dulu dia menjual di rumah kadang-kadang, tempat dia singgah. Kerana dulu tuan-tuan, Nabi ni, konsep perniagaan dalam Islam, Nabi ni, dia orang Arab, dia tidak ada pasar raya yang tetap. Macam kita tuan-tuan, kan ada pasar raya tetap, ada pasar tetap, ada Giant, supermarket yang memang tetap berada di situ. Ada apa nama, Tesco contoh. Kalau dulu tidak. Konsep yang Nabi pada zaman Nabi, dia ikut bulan. Sebab tu Nabi berniaga, setengah riwayat tuan-tuan menyatakan Nabi pernah berniaga di 12 pasar yang top di Mekah, Syam.
Jadi dulu ni dia memang orang Arab ini, konsep perniagaan dia mengikut masa lah. Dia akan pusing daripada Arab, Syam, Yaman. Itu tempat-tempat yang dia buka kedai. Bulan ni dia buka kedai, sebulan di Syam. Kemudian dia berpindah pula di Yaman. Daripada Yaman dia terus balik ke Mekah balik. Itu dia punya konsep perniagaan zaman jahiliyah. Sebab tu Nabi pernah berniaga, berdagang ataupun berniaga menjual di 12 pasar yang popular di Mekah dan sekitar, di Syam, Madinah dan sekitar di Yaman. Itu antara tempat-tempat dia. Sebab itulah timbul isu nak hantar di mana. Jika penjual itu berada dalam negeri, bukan berada di luar negeri, hendaklah dikembali, dipulangkan balik barang itu kepadanya. Tak timbul isu lah, hantar balik kepada dia. Ataupun kepada wakil, boleh wakil dia tidak ada, kita beli dengan orang lain, tiba-tiba nak hantar balik dengan wakil boleh. Beli dengan isteri, hantar kepada suami. Beli dengan tokek, hantar kepada staff ataupun owner, pekerja dia, boleh. Kepada wakilnya boleh. Atau kepada orang yang berwakil kepada dia, boleh. Ataupun kepada walinya, seperti bapa ataupun datuk. Ini isu kita nak beli dengan wali dia. Kita beli dengan bapa, harta anak, maka kita tak nak cancel balik, nak hantar kepada anak ke wali, hantar kepada wali. Kerana kita berurus niaga dengan bapa dia. Ini isu bapa, tuan-tuan, anak yang masih kecil, yang belum balik, tidak dibenarkan oleh syarak untuk menguruskan harta sendiri. Apa makna mengurus? Untuk menjual ataupun untuk membeli ataupun untuk sedekah dan sebagainya. Siapa yang wakil dia? Wakil dia ada wali dia, bapa dia ataupun datuk dia. Ini orang yang mengambil alih peranan kanak-kanak yang masih kecil. Isu anak-anak yang jual beli, anak-anak yang membeli di sekolah, kita dah jawab tuan-tuan isu itu. Ini isu yang muktamad lah. Hantar balik kepada wali, seperti bapa ataupun datuknya tu wali, atau kepada warisnya. Sekiranya tuan-tuan lepas kita akad jual beli, mati si penjual, tapi kita ada dapat syarat untuk kita pulang balik barang kerana kecederaan, cacatan, kita nak hantar kepada siapa? Kita hantar kepada waris dia, boleh hantar. Hantar kepada waris. Ini dia auto, tuan-tuan. Auto waris ini akan mengambil alih harta bapa secara auto. Walaupun belum dibahagi lagi. Dibahagi itu teknikal saja. Walaupun kita tak bahagi lagi harta, dia dah pergi secara auto mengikut persentage syarak. Anak lelaki berapa, anak perempuan berapa, walaupun tak bahagi lagi. 2 bulan tuan-tuan tak bahagi lagi harta pusaka. Ingat, dalam masa beberapa bulan ataupun beberapa tahun, ada isu bertahun-tahun tak bahagi harta pusaka, maka harta ini tuan-tuan dia akan pergi secara auto mengikut angka yang telah diperuntukkan oleh syarak. Sebab itu, kalaulah harta pusaka yang belum dibahagi, maka tak boleh untuk urus melainkan persetujuan daripada semua adik-beradik. Contoh tuan-tuan, kadang-kadang dia tak bahagi lagi, delay bahagi. Ada 5 orang adik-beradik, harta banyak, aset ditinggalkan oleh ayah dia. Oleh kerana anak semua ada harta banyak, dia tak berapa nak excited nak bahagikan. Tapi dia kata, kita nak harta pusaka ini, kita nak sedekah dengan niat kepada ayah kita. Boleh ataupun tidak? Jawab dia tuan-tuan, tak boleh sekira tidak diizin oleh owner, tidak diizin oleh adik-beradik yang lain. Kenapa? Kerana di dalam harta itu, di dalam aset ayah dia itu, ada pemilik, 6 pemilik. Contoh dia 6 adik-beradik. 6 pemilik ini masing-masing telah dibahagi oleh angka oleh Allah Ta'ala. Berapa persen telah dibagi, walaupun mereka belum bagi. Itu dia panggil auto pada hakikat, walaupun pada teknikal, pada zahirnya belum dibahagi lagi. Jangan kata belum dibahagi bukan milik engkau. Tidak, dia paling milik dia. Sebab itu kita pernah bincang tuan-tuan, sebagai dalil, orang yang menjual harta ayah dia, dia sangkakan ayah dia meninggal, ayah dia belum meninggal, dia menjual, dia ambil harta ayah dia, dia tunggu lambat mati lagi ayah dia pun jual. Curi. Anak dengan syarat tuan-tuan, dia anak tunggal. Harta ni, ini isu dia bincang dalam fiqh. Harta ayah dia tak ada pergi kepada orang lain, dia saja seorang. Kalau 2 pemilik, dia tak boleh. Ini isu dia, seorang saja yang memiliki. Mati ayah dia, dia saja yang memiliki
Dia tidak ada adik-beradik, tidak ada bapa, tidak ada bapa saudara dan sebagainya. Maka kalau dia menjual harta ayah dia, dia curi harta ayah, dia jual, sangkaan dia ayah dia masih hidup, sedangkan ketika dijual tu tuan-tuan, rupanya ayah dia telah meninggal. Sah ataupun tidak jualan? Sah. Kenapa? Kerana menjual harta milik dia. Belum dibahagi, ya, dia menjadi auto milik dia. Walaupun belum dibahagi, belum diambil lagi harta ayah dia yang lain, tapi harta tu telah diambil. Itu bukti bahawa harta kita tuan-tuan, dia auto turun kepada pewaris. Inilah ulama sebut yang kita lain tuan-tuan. Dalil, ulama kata, mana dalil harta kita bukan milik kita. Harta kita tuan-tuan, walaupun aset berbilion, tetapi dia menjadi milik sementara, bukan milik hakiki. Mana dalil? Ulama menyatakan dalilnya, buktinya apabila mati kita, dia akan auto turun kepada waris. Bukan menunggu untuk diberi kepada waris, tidak. Dia ke auto terus secara langsung diberi kepada anak-anak. Tanda bahawa harta bukan milik kita secara hakiki, tetapi milik sementara kita hidup. Apabila berpisah nyawa, maka dia auto harta itu Allah beri kepada warisnya. Baik. Kepada waris, ataupun waris dia tak ada tuan-tuan, waris tak ada, macam mana kita nak cari? Ataupun diserah ke pihak mahkamah, kepada mahkamah, ini mahkamah Islam lah, karena tidak ada waris. Dan jika penjual itu ghaib, penjual itu tidak ada dalam negeri, dan wakilnya pun tidak ada, hendaklah dirujuk kepada mahkamah. Sama, dipanggil qadhi. Dalam sistem muamalat Islam tuan-tuan, dalam sistem pemerintahan Islam, harta benda berada di bawah sistem qadhi. Hari ini tuan-tuan, qadhi ini hanyalah handle isu nikah kahwin sahaja. Asal dia, semua aspek dihandle oleh qadhi. Harta benda dihandle oleh qadhi, sistem muamalat dihandle oleh qadhi, dan sistem kekeluargaan dihandle oleh qadhi, dan sistem pusaka, harta pusaka dihandle oleh qadhi, dan last sekali sistem jinayat, perundangan juga dihandle oleh qadhi. Semua qadhi handle, kena refer kepada qadhi. Tapi sekarang ni tak berlakulah. Selain daripada itu, wajib atas pembeli mencari orang yang menyaksikan fasakh atau cancel itu masa dalam perjalanan menuju ke tempat penjual atau ke mahkamah. Ini tambahan tuan-tuan, kena ada saksi kita nak cancel, bukan wajib. Kalau ada saksi. Sebab tu hari ni tuan-tuan, kalau nak beli rumah besar, dia ada saksi. Beli barang yang mahal, barang yang besar, ada saksi. Apa hukum ada saksi? Bukan wajib, tetapi sunat. Sunat kita panggil saksi untuk memerhati supaya apa? Apa-apa berlaku, maka kita ada saksi yang akan menjadi bersokong penyokong kepada kita. Di belakang tu kita express tempat yang mudah tuan-tuan supaya dia cepat habis, cepat habis. Cepat kita khatamkan modul ini. Terutamanya isu-isu yang agak panggil kurang familiar ni, kita expresskan sebagai info saja. Disyaratkan lagi jangan digunakan. Ini penting tuan-tuan. Sebab kita nak khiyar, syarat terma yang kita sebut tadi, nak khiyar, kalau dapat cacat khiyar, terus segera khiyar. Satu. Yang kedua, isu hantar. Hantar ini kepada direct. Kalau dalam negeri, pasal dia berada dalam negeri, bukan dia berada di luar negeri, kita hantar kepada owner, ataupun wakil, ataupun bapa, ataupun waris. Kalau tidak ada, mati, hantar kepada waris. Kalau waris tidak dijumpai, letak kepada mahkamah, kepada pihak yang berkuasa lah. Yang kedua, terma yang ketiga. Ini syarat tambahan untuk kita khiyar. Apa dia? Syarat jangan guna benda itu. Selepas kita detect cacat, tuan-tuan, jangan guna. Kalau kita guna, walaupun sedikit, tidak dibenarkan untuk khiyar. Dia anggap guna itu, dianggap kita reda untuk meneruskan jual beli. Itu bahaya kalau kita tak tahu dia punya terma ini. Mana dia? Disyaratkan lagi jangan digunakan barang jualan itu setelah diketahui ada cacat pada barang. Sekiranya pembeli menyuruh sahaya yang dibeli. Baik, mana contoh tuan-tuan kita guna? Ini contoh kita dah detect ada kecederaan pada barang kita, kita guna barang itu. Kita guna. Kita nak hantar, kalau kenderaan guna untuk hantar, okey lah. Tapi kita guna untuk tempat lain.
Itu tidak dibenarkan. Dia akan terpaksa, maka terbatal dia punya terma ini. Kerana terma tidak boleh guna setelah kita detect cacat, cedera, rosak di mana-mana. Jangan guna, simpan untuk hantar balik. Hantar pula bila? Segera. Sekiranya kita guna, walaupun tanpa kita tahu, tak boleh. Kerana terma ini tercatat di dalam peraturan syarak. Walaupun kita tak perasan, tapi terma ini memang termaktub dalam perjanjian yang telah ditetapkan di dalam syarak. Guna walaupun sedikit, dia termasuk kita reda kepada benda itu. Mana contoh guna? Kalau kita beli sahaya, tuan-tuan, beli hamba. Kalau kita beli sahaya, beli hamba, sekiranya pembeli ini menyuruh sahaya, yang dibelinya, yang cacat itu dengan katanya, ambilkan aku air minum. Dia suruh sikit saja. Saya ni nak hantar. Dia cek ni, dah dia tahu dah dia beli ni. Sebelum dia beli sahaya, owner tu cerita sahaya ni bagus, cuma spesifikasi cuma cerita. Tapi apabila balik rumah, tuan-tuan, kita di tab ataupun cek tak seperti yang dijanjikan oleh owner. Katanya sahaya ni bagus, katanya sahaya ni cantik. Tiba-tiba kesan cahaya ni mandul. Sahaya ini bukan mandul. Sahaya ini dikasih. Kan contoh bulan lepas, dikasih. Nak bagi dia buat kerja rajin, maka kasih. Bukan potong zakat, kasih. Potong zakat matilah. Ini dikasih supaya dia ada khasiat, dia kasih kan, supaya dia tak fikir nak kahwin. Sahaya ni dia kena beri kahwin lah kalau dia nak kahwin. Tiba-tiba dapat perkara yang boleh cancel, kita nak hantar balik. Sebelum hantar, tuan-tuan, kita minta, kita suruh dia kerja sedikit saja, minta ambil air. Kata pergi kat dapur, kau pergi dapur kejap, ambil air kat aku. Sebelum kita keluar ni, kita nak bawa dia keluar ke owner asal, nak hantar dia ke owner. Kita kata sebelum kita pergi, ambil air dulu. Aku nak air dulu, minum air dulu. Dia pun pergi ambil air. Saya, kita ni, hamba kita. Tuan-tuan, apabila kita suruh walaupun sedikit kerja, maka tak dibenarkan untuk khiyar. Tak boleh hantar balik. Kenapa? Kerana kita reda menggunakan dia. Seolah-olah kita setuju dengan dia walaupun ada cacat pada dia. Tidak boleh khiyar. Maka kena jual. Khiyar tak boleh, kena jual balik pada orang lain. Dah kita tak nak tukar yang baru, kena jual. Ataupun contoh, unjukkan aku kain itu. Kita kata pergi ambil tawar lah. Ownernya penyegan. Pergi ambil tawar, suruh hamba. Hamba ni memang itu kerja dia, tuan-tuan. Hamba ni lelaki ke perempuan sama je kerja dia. Kerja dia ni dia khadam kepada kita. Dia panggil, dia khidmat kepada kita. Dia khidmat kepada kita. Apa saja kita suruhlah dia. Kerana itu memang kerja dia. Dia akan kerja dengan kita. Apa saja kita minta dia buat apa, itu memang bidang tugas dia. Dia tak boleh kata, dia tak boleh enggan. Kerana dia bawah kita. Dia panggil kita yang memiliki dia. Khadam. Begitu juga, tuan-tuan, perempuan, isteri kita, kalaulah dia nak pahala besar, dia kena niat, aku nak jadi khadam suami aku. Apa makna khadam, tuan-tuan? Khidmat. Tanpa disuruh oleh suami, aku akan bergerak, aku akan khidmat, berbakti kepada suami. Itu pahala yang besar. Sebab itu Nabi kata, suami ni, isteri ni, dia dua. Kunci dia ke syurga mudah dan ke neraka mudah. Kerana dia mudah ke syurga, kerana tiket dia adalah suami. Tiket untuk dia mendapat tiket ke syurga melalui khidmat kepada suami. Dia bakti kepada suami dengan niat semata-mata kerana Allah. Kalau suami suruh, itu bukan khidmat. Suami suruh itu wajib kepada dia. Suami minta buat air, balik-balik aja surau buat air. Dia kata air, dia kata haus daripada tadi lagi, buat air sekejap. Wajib ke sunat? Wajib. Kerana itu perintah daripada suami dia. Tapi suami dia tak minta apa pun. Ini khidmat. Dia panggil pahala sunat dan afdal. Sunat asal, rekin afdal. Tuan-tuan balik saja, apa isteri tuan-tuan khidmat? Dia bawa air, dia bawa sediakan air untuk tuan-tuan. Itu dipanggil khidmat. Tuan-tuan nak mandi, tuan-tuan tak minta. Dia ambil tawar sendiri, ban, ini tawar mandi, ban underwear, underwear saya dah letak atas katil, ban. Ni kain abang nak ke surau, ini jubah abang saya dah iron, ini beruh gigi abang dah gosok gigi dah. Dia tanya kita, bang dah gosok gigi berapa kali? Tak payah tanyalah. Bogaran suami pun. Orang nak khidmat, cakaplah. Abang dah minum ke? Dah.
Omboi. Nah, minum kat mana ban? Mama. Kenapa tak nak minum kat rumah ban? Tak sedap. Omboi, garamnya dia. Suami isteri nak khidmat, isteri tanya jawab ban, jawab ban. Jawab sunat tuan-tuan jawab dengan intonasi lembut ban. Jangan abang garaukan dia garan. Jangan abang buat komando. Ambil tawar. Omboi, dengan kedai mama tak adalah garan sangat dengan mama. Nak dengan kedai siam, lagi tak garan, lagi lembek dia. Masian datang habis, jatuh serba tu. Wallahu a'lam. Baik, tengok tuan-tuan, kita akan sambung minggu depan. Contoh mana tadi? Contoh katanya ambilkan aku air minum atau unjukkan aku kain atau pergi kunci pintu itu atau angkat pelana yang ada di atas belakang kuda itu. Nescaya tidak boleh dikembalikan lagi dengan cara berkeras. Baik, kita akan sambung minggu depan tuan-tuan, sekiranya tidak dapat diketahui cacat yang lama. Wallahu a'lam bissawab. Kita ekspreskan tuan-tuan supaya cepat khatam modul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'abidin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.